Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi bersama Cikgu Yat. Kali ini kita akan melihat soalan kertas model SPM Nilam set 1, kertas 2 bahagian A sahaja ya. Okay, untuk soalan 1 melibatkan set, operasi set. Soalan ini mudah sahaja. Pada rajah di ruang jawapan, kita kena lorekkan set P persilangan Q. Okey, ini adalah set P dan ini adalah set Q. Okay, kita lihat P dan Q je lah sebab kita nak P persilangan Q. Persilangan dia adalah di rantau sini. Okay, so kita terus lorekkan sahaja. Ya. So ini satu markah lah. Ini kita dapat satu markah. Betul. Okay, soalan seterusnya kita perlu lorekkan juga rantau. Kali ini kita kena lorekkan rantau P kesatuan Q persilangan R. Tapi ada kurungan kan? So, kita kena buat yang kurungan dahulu. Untuk soalan seperti ini, cikgu suka guna teknik Roman di mana cikgu akan letakkan nombor di setiap rantau. Contoh macam ni lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, kita lihat dalam kurungan dahulu. Kita nak Q persilangan R. So, Q, kita lihat nombor dalam rantau Q. Kita ada 2, 3, 4. Dan rantau R, kita ada nombor 4, 5. Jadi, kita tahu Q persilangan R, nombor yang sama adalah 4. Okey, bila kita dah tahu jawapan untuk Q persilangan R tadi adalah rantau nombor 4, baru kita lihat set P. Set P kita ada 1 dan 2. So, kita nak set P kesatuan. So, 1 dan 2 kesatuan dengan 4. So, kita kena lorek 1, 2, 4. Macam ni. Okey, so ini 2 markah. Kalau kamu hanya lorek rantau Q persilangan R, di rantau 4 sahaja, kamu dapat 1 markah sahaja. Okey. Soalan seterusnya. Ini adalah persamaan linear serentak. Okey, hitung nilai X dan nilai Y yang memuaskan persamaan linear serentak berikut. Kita ada persamaan 1 ini dan persamaan 2. Okey. Dan cikgu tahu bila kamu lihat persamaan 1, kamu nampak pecahan. Kamu mungkin tak suka pecahan ni, kamu nak hilangkan pecahan itu. So, bila nak hilangkan pecahan, kita kena darabkan seluruh persamaan inilah. Tapi disebabkan cikgu nak gunakan teknik penghapusan, ada dua teknik ya, penggantian ataupun penghapusan, tapi cikgu suka penghapusan lah. Cikgu akan jadikan X cikgu ni, persamaan 1 ni cikgu nak jadikan daripada 1/2X, cikgu nak menjadikan dia 2X. Okay, 1/2X ni cikgu nak menjadikan dia 2X. Cara dia macam mana? Ini, kalau cikgu darab 2, tak boleh. Cikgu akan dapat 1X. Maka cikgu kena darab 4. Okay. So, persamaan 1 ini, sebab cikgu nak guna penghapusan, cikgu darab 4. Ya, cikgu nak guna penghapusan lah. Cikgu nak menghilangkan nilai X. Cikgu darab 4. So, sini yang persamaan ini kita akan dapat 2X tolak 4Y, sebab 4 darab Y, 4Y, sama dengan negatif 4 darab 4, negatif 16. Dan yang persamaan kedua ni, kita salin je. Salin je. Ha? So, 2X tolak 3Y sama dengan negatif 14. So, cikgu nak buat teknik penghapusan. Cikgu tahu cikgu kena tolak persamaan 1 tolak persamaan 2. Okay, buat garisan. Cikgu buat tolak. 2X tolak 2X. Kita tolak ikut sebutan. Susun pun ikut sebutan. X, X. Y, Y. Sama dengan lah nombor-nombor. So, 2X tolak 2X. Kosong lah. Next, negatif 4Y tolak negatif 3Y. Negatif jumpa negatif jadi positif. So, negatif 4Y tambah 3Y. So, negatif Y. Negatif 16, negatif 14. So, tambah 14, negatif 2. Kita hilangkan negatif ini. Sebab dua ada negatif kan. So, kita boleh bahagi dengan negatif 1 je lah. Ataupun darab negatif 1 untuk hilangkan negatif. Kita dapat Y adalah 2. So, bila kita tahu nilai Y adalah 2, kita boleh masukkan Y adalah 2 ini pada mana-mana persamaan di atas ataupun yang ini. Okay. So, cikgu masukkan dalam persamaan yang pertama ni lah. Cikgu tak nak masukkan pecahan ni sebab dia leceh sikit kan. Cikgu masuk dekat persamaan yang ini. So, cikgu dapatlah 2X tolak 4. Okay, Y ganti dengan 2 sama dengan negatif 16. So, 4 darab 2 ni 8.
8 ni, negatif 8. Cikgu pindah pergi kanan jadi tambah 8. So, 2x sama dengan negatif 8. X adalah 4. Siaplah. So, ini ada 4 markah. Pertama di sini adalah teknik kita yang penggantian ini. Teknik kita 1 markah. Jawapan Y kita 1 markah. Penghapusan ya. Teknik penghapusan ni. And then, penggantian dengan tepat. Ya, dapat sampai 2x sama dengan tolak 8, 1 markah. Jawapan X negatif 4, 1 markah. So, 4 markah lah. Selalunya kalau jawapan kamu betul, dia akan dapat full mark teruslah. Okey, so soalan ketiga. Menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak PQR diberi bahawa tingginya kurang 5 cm daripada tapak. Tinggi ni kurang 5 cm daripada tapak. Tapak kita X, so X tolak 5 lah. Oh, lupa cikgu nak sebut tadi. Soalan 1 tadi set. Ya, ataupun kadang-kadang soalan kesamaan linear lah yang akan keluar kan. Soalan nombor 2 tadi persamaan linear serentak. Kamu kena tahu pattern soalan kita lebih kurang sama je. Dia berulang bab yang sama. Soalan ketiga, dia mesti adalah persamaan kuadratik. Okey? Kalau kamu nampak ganjil-ganjil jauh benda ni, okey, ini sebenarnya kuadratik. Okey? Soalan 3. Kalau bukan 3, soalan 2. Dia lebih kurang yang sama depan-depan tu. So, maklumat tadi kita tahu tinggi kurang 5 cm daripada tapak. So, X tolak 5. Dan luasnya ialah 7. Luas keseluruhan dia 7 dalam ni. Segitiga kan? So, hitung tinggi PQ dalam cm segitiga ini. So, kita nak cari X tolak 5. Kamu tahu rumus luas segitiga? Rumus luas segitiga adalah 1/2 darab tapak darab tinggi. Okey, so tapak X, tinggi X tolak 5 lah. So, ni kita dapatlah 1/2 darab X tolak 5, letak kurungan sebab ni semua adalah tinggi dia. Sama dengan 7, luas dia 7. Okay, so kita selesaikanlah. 1/2 darab X, yang ini 1/2 X. Darab lagi X, 1/2 X kuasa 2. 1/2 X ni darab lagi sekali dengan negatif 5. Darab lagi sekali dengan negatif 5. Dapat negatif 5x/2. Sama dengan 7. Terusnya, bila kita nampak dah penyebut dia 2 ni, sama kan 2. Nak menghilangkan 2 lah. Semua ini kita darab 2. So, 7 ini akan jadi 14. Yang ini akan jadi X kuasa 2. Tolak 5X sama dengan 14 lah. Kita nak jadikan dia persamaan kuadratik ini menjadi sama dengan kosong. Kita pindahkan 14 ini ke kiri lah. So, kita dapat macam ni. X kuasa 2 tolak 5X tolak 14 sama dengan kosong. Next, kamu tekan kalkulator kamu tu yang EQN tu. Okay. Kamu akan dapat jawapan X7 ataupun negatif 2. Tapi, jangan terlupa untuk meletakkan pemfaktoran ini. Bila kamu dapat X jawapan kamu 7, maksudnya dalam kurungan itu negatif 7. X tolak 7. Untuk negatif 2, dia akan jadi X tambah 2. Okay? Sama dengan kosong. Markah dia di sini. Ni 1 markah tau. Pemfaktoran ini 1 markah. Jawapan kamu ni 1 markah. Tapi, yang final, tinggi PQ. PQ tu. Tinggi PQ. 7 tolak 5. Ya? Kalau X kamu 7, sebab kita tahu dia X tolak 5. 7 tolak 5. 7 tolak 5 sama dengan 2. So, markah kita sini 1, 1, 1, 1. Negatif 2 tak logik lah. Mana boleh negatif kan? Negatif 2 tolak 5, negatif 7. So, tinggi tak boleh negatif. So, kita abaikan lah. Tapi tulis juga di sini. Kita ambil X7. Ya? So, bila kamu tertinggal mana-mana step dalam kuadratik ni, dia cerewet ya. Contoh kamu tertinggal yang ni. Okey? Kamu tak boleh dapat markah penuh. Tak boleh dapat markah penuh. 2 atau 3 markah aja. So, jangan tinggal step je lah. Okey? So, ni 4 markah ya. Ataupun tertinggal jawapan last, takkan dapat jawapan markah penuh lah. Dapat 3 je. Okey, next. Soalan keempat. Rajah menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang dibentuk daripada cantuman sebuah prisma tegak. Okey? Dengan sebuah kon. Trapezium ABGF ialah keratan rentas seragam prisma. Okey, trapezium ni. Kenapa dia bagi tahu ada keratan rentas trapezium? Sebab kamu kena gunalah. Kamu nak mencari isi padu
prisma tegak ini nanti kamu kena tahu luas trapezium darab lebar. Itu je. Jangan panik. Selalu pelajar akan salah di sini. Dia tak tahu macam mana nak kira isi padu prisma ni. So sebenarnya dia dah bagi tahu kerata rentas. Kenapa dia bagi tahu kerata rentas? Sebab kamu kena gunalah. Okey? Luas kerata rentas darab lebar dia, ya. So dia bagi tahu lagi FG sama dengan GH. FG sama dengan GH. Atas ni adalah segi 4 samalah, ya. 10 cm, 10 cm, 10 cm. Tinggi kon 6 cm, diameter 5 cm. Okey, diameter maksudnya jari 2.5 lah. Kamu wajib guna pi 22/7. Jangan guna yang kalkulator punya. Wajib guna 22/7. Okey, hitung isi padu gabungan pepejan. 10 cm tepi dia. Ni 10 cm tepi ni. Okey, cikgu andaikan ini adalah width ataupun lebar W. Tinggi kon H, height. Okey. Dan cikgu tahu diameter 5 cm, so radius ataupun jejari dia 2.5 cm. Okey, so kita tahu isi padu keseluruhan adalah melibatkan, okey, V total adalah V kon, isi padu kon tambah V prisma. Okey, isi padu prisma. V ni volume lah, ya. So kita nak kena tahu rumus kon dan rumus prisma. So rumus kon adalah 1/3 pi r square H. Okey, r ni radius lah, H ni height, tinggi. Pi kita 22/7, ya. So radius kita, jejari kita 2.5. Next, untuk prisma adalah cross sectional area trapezium. Okey, keratan rentas trapezium darab dengan W. Okey, W tu kita punya lebar lah. Okey, kita pun kira lah isi padu ni. Kita lihat kon dahulu. 1/3 darab 22/7 darab R kuasa 2. 2.5 darab 2.5 darab 6 tinggi dia. Dah diberi kan? Okey, tambah dengan cross sectional trapezium. Keratan rentas trapezium. Trapezium 1/2. Ni kamu kena ingat ni. A tambah B darab C kan? A tambah B tu adalah yang selari lah. Ini. Ni yang selari 12 dan 10. So tambah. Darab 5 tinggi dia. Okey. Next darab dengan W. Lebar prisma ni. 10. So jawapan dia 39 2/7 tambah 550 sama dengan 589 2/7. Markah dia kira isi padu kon. Tunjukkan jalan pengiraan 1 markah. Yang ini untuk prisma 1 markah. Menambahkan yang ni dengan tepat 1 markah nilainya. Dan jawapan akhir 1 markah. Kalau kamu skip step yang ini, tidak ada masalah. Janji ada tambah ni. Okey, 1 markah kat sini. Okey, sama je. So, still 4 markah lah. Maksimum takkan jadi 5 lah. 4 sahaja. Okey, soalan yang kelima. Melibatkan penakulan logik. Okey, logical reasoning. Sangat mudah lah soalan ni. Tapi pelajar selalunya cuai lah. Okey, soalan pertama. Nyatakan sama ada pernyataan di bawah ini benar atau palsu. Okey, ini melibatkan perkataan atau. Benar atau palsu. Atau, ya. Kali ini kita atau. Kalau atau, kedua-duanya betul, pernyataan itu betul. Kalau kedua-duanya salah, baru pernyataan itu salah. Kalau salah satu sahaja betul, pernyataan itu masih betul. Benarlah. So, kita lihat negatif 5 kecil daripada negatif 4. Benar. 5 kuasa 2 sama dengan 10. Okey, ini palsu. So, sekarang kita ada benar atau palsu. Keseluruhan ayat pernyataan ini adalah benar. Okey. Next, yang kedua. Lengkapkan premis 2. Premis 1 kita. Jika N ialah gandaan bagi 4, maka N ialah gandaan bagi 2. Premis 2 kita tak tahu apa. Kesimpulan dia, N bukan gandaan bagi 4. Okey, kita guna teknik blocking. Kita potong ayat apa yang berulang. Contoh, kita potong dulu jika maka lah. Jika dan maka memang takkan boleh wujud dalam premis 2. Dia premis 1 je. So, kita potong. Next, kita lihat apa lagi yang berulang. Gandaan bagi 4, gandaan bagi 4. Okey, potong juga. Block juga. Kamu boleh guna pensel lah. So, yang tinggal adalah N ialah. Okey, maksudnya tak payah guna lah. N ialah ni. Gandaan bagi 2, tapi ada bukan kat sini. Sebab ini melibatkan penafian.
So, jawapan kita adalah N bukan gandaan bagi 2. Cikgu tak guna ialah ni sebab tak sesuai kan ayat tu. Takkanlah N ialah bukan gandaan. So, tak sesuai lah. Kita tak nak ambil ialah. Kita ambil terus N bukan gandaan bagi 2. Straight je terus. Straightforward. Okay. So, ini tadi 1 markah. Oh, ni bukan 3 markah. 2 je. Yang ini 1 markah. Okay. Next. Yang ini sebenarnya bukan 2 markah. Ni 3 markah ni. Nyatakan kontrapositif bagi implikasi berikut, tentukan sama ada benar atau palsu. Dan nyatakan kita kena tentukan. So, menyatakan kontrapositif nanti 2 markah, menentukan kebenaran ni 1 markah. Okey, so kontrapositif itu apa? Lihat semula, kalau kita ada statement, pernyataan if P then Q. Ni converse. Converse ni kita terbalikkan je. If Q then P. Kalau inverse ni, kita menafikan statement. Kita deny statement kita. If not P, then not Q. Kontrapositif ni pula, dia deny kita punya converse. Nafikan converse. Okay? So, kita ada statement dekat sini. Ini kita punya P. Damia mendapat markah 90 dan lebih. Ini kita punya P. Ini kita punya Q. Damia mendapat grade A+. Yang ini P, ini Q. Okay? Kalau kontrapositif, kita nak if not P, then not Q. Kita nafikan jika bukan ini, jika bukan Q, maka bukan P. Okay? So, jawapan kita, jika Damia tidak mendapat grade A+, kalau bukan tak sesuai, kita guna tidak lah. Mendapat grade A+, kita nafikan Q, maka Damia tidak mendapat markah 90 dan lebih. Okay, kalau ni betul, 2 markah. Sekarang kita tentukan kebenaran dia. Kalau tak dapat grade A+, maksudnya tak dapat markah lebih 90 lah. So, total lebih. Benar lah kan? So, benar. Ni ya. So, total 3 markah di sini. Soalan seterusnya. Rajah menunjukkan trapezium PQRS yang dilukis pada sata Cartesian. SR selari dengan PQ. So, SR yang ini, PQ yang ini. Okay, selari lah ya. Cari persamaan garis lurus SR. Kita nak cari persamaan garis lurus SR. Okay, kita tahu MSR, gradient, kecurunan SR sama dengan kecurunan PQ. Okay. Dan kita tahu bentuk umum persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX tambah C. Cari kecurunan kita dahululah. Untuk mencari kecurunan SR, kita kena gunakan maklumat PQ. Kecurunan dia sama. So, 6 tolak 0. Okey, 6 tolak 0. Okey, ini Y2. Ini Y1. Rumus kita kan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Yang ini pasangan dia. Jangan awak terbalik pula. Okey, ini Y2 6. So, X2 kita 0 lah. Okey, tu yang 0 tolak X1 kita 2. Jangan terbalik ya. Okay. Dan kamu tahu keadaan garisan itu pun menurut macam ni, kecurunan kita mesti negatif. So, jawapan kamu untuk kecurunan mesti negatif. Dapatlah jawapan negatif 3. Okay, 1 markah kat sini. So, kita dah tahu kita punya MPQ 3. Maksudnya kita gantikan negatif 3 ni untuk M. Tu yang dapat Y sama dengan negatif 3X tambah C. Kita nak kena cari C. Kita nak kena cari C. C adalah pintasan Y bagi garisan ini. Tak ke mana-mana ke atas. Tak tahulah berapa nilai pintasan Y dia. Tak payah gariskan. Kita kira. Okey. Kita kira. Kita tahu dah ni nilai dia. Dan kita ada sepasang koordinat di sini. 6 dan 8. Nampak tak sini kita ada Y. Kita ada X. Kita ada C. Kita nak cari C. Kita tahu nilai X. Y. Gantikan dalam persamaan ni. Okey. So, kita dapat 8 kita adalah Y. Sama dengan negatif 3. X adalah 6. Tambah C. So, negatif 3 darab 6. Ini adalah negatif 18. So, negatif 18 kita pindahkan dengan 8. Sekalikan dengan 8. Okay, patutnya 8 tambah 18 sama dengan C. Tapi cikgu terpusing. Cikgu pusing je. Cikgu flip. Tak ada masalah. Cikgu pindahkan je. Tak payah tukar simbol. C sama dengan 8 tambah 18. So, C adalah 26. Maka jawapan kita Y adalah negatif 3X tambah 26. Sini 1 markah.
Cari C 1 markah, jawapan akhir lagi 1 markah. Okay. Soalan 7. Raja menunjukkan bilangan murid dalam kelas 5A seramai 40 murid. Okay, 40 total dia. Setiap murid adalah ahli sekurang-kurangnya bagi satu persatuan. Semua wajib join. Maksudnya tidak ada yang tak join. Luar ni memang kosong lah. Tidak ada yang tak join langsung. Maksudnya luar ni memang kosong ya. So ni dah lengkap. Kita punya gambar raja dah lengkap. C adalah pengguna, D adalah persatuan debat, E adalah alam sekitar. Okay, dia ikut yang bahasa Inggeris, the environment, debate, consumer. Seorang murid dipilih secara rawak. Hitung kebarangkalian bahawa murid itu adalah A, ahli persatuan pengguna sahaja, consumer only. Ini yang consumer. Tapi sini ada yang persilangan kan, dia join lebih daripada consumer. Mungkin dia join debate ataupun environment. Tapi kita nak consumer only. Ini. Dia satu kelab je. 14 per 40 permudahkan jadi 7/20. Satu markah. Okey, B. Untuk debate sahaja. Debate sahaja sama macam tadi lah. Yang luar ni je. Yang luar ni sahaja. Okey. Kita ada 6/40 permudahkan 3/20. Satu markah lagi. Soalan C kita 2 markah ya. Kita nak ahli persatuan pengguna dan alam sekitar. C intersect E. So, C intersect E. Sahaja. Okay, C intersect E sahaja sini. Okay. So, 4/40, 1/10. Ini 2 markah. Okay, sebab dia persilangan kan. So, markah dia macam inilah. Total 4 ya. Senang kan? Kita lihat soalan seterusnya. Raja menunjukkan suatu graf. Okay, ini graf. Ya, bab 5 tingkatan 4. Tentukan V. V ni kita punya buculah vertex. Dan nilai nombor V. Nombor set V. E adalah H, sisi. Dan nombor dia, number of H. And then C kita punya bilangan darjah. Sum of degrees. Sangat senang soalan ni. Okay. Ni 2 markah, ni 2 markah, ni 1 markah. So total 5 ya. Okay, V. V dia setakat ambil je point dia ni. P, Q, R, S, T. Tulis dalam bentuk set. Dalam bentuk set wajib dalam bentuk set. Okey, 1 markah. And V, kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, 5. So, dah dapat 2 markah. Senang gila dapat markah. Okey, untuk E, H. H mesti dia pairing lah. Kalau H, contohlah P boleh pergi Q kan. Kita tulislah PQ. Okey, macam ni. E sama dengan dia huruf besar, dia bagi E huruf besar. So, kamu kena ikut E huruf besar sama dengan PQ. P connect to Q. So, PQ. And then kita ada QR. Kita ada QS. Kita ada QT. Okay? And then kita ada TS. Kita ada SR. Dah cukup semua. So, total number of H is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kamu lihat pun tahu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6. Okay, so ni 2 markah. Last kali, sum of degrees. Sum of degrees melibatkan H, which is 2 times E. So, 2 darab 6, 12. 1 markah lagi. Okay, mudah sahaja dapat markah kan? Raja menunjukkan 2 sektor. OPS dan OQR. Dengan pusat sepunya O kat sini. Diberi OP 0.7. Kalau ini bulatan, maksud ini sama ni. Okay. OP ni sama je jari dia. 0.7, 0.7. Dan OQ, yang ini 1.4. Sudut POS, this one, 120 darjah. Okay, ini maklumat kita dah. Dia dah bagi lengkap dah. Diana berjogging pada hujung minggu mengikut trek jogging seperti tunjukkan pada Raja 9 bermula pada kedudukan P. Okay, inilah anak panah ni ya. Dia kembali semula ke P bagi melengkapkan satu pusingan. Dia lalu semua. Menggunakan pi 22/7. Wajib guna nilai ini. Jangan guna nilai kalkulator. Dia dah beri ya. Hitung perimeter dalam kilometer laluan Diana berjogging bagi satu pusingan lengkap. Okey, perimeter. Semua ukur keliling ni. Perimeter kita adalah melibatkan dengan lilitan. Di mana theta per 360 darab 2 pi r. Ataupun kamu mungkin biasa guna J. Okey.
So, theta kita tahu dah ini 120, sebelah ni 90 darjah lah, sudut tegak kan? Jadi kita lihat jawapan pengiraan. So, ni maklumat yang penting tadi. Kita tahu laluan dia PO tambah OQ tambah QR tambah RO tambah OS tambah SP. Okey. So, kita tahu beberapa nilai dah. 0.7 tambah 1.4. Okey, QR tak tahu. Yang lengkuk ni kita memang tak tahu. Yang lain kita tahu. 1.4, 0.7. So, untuk mengira perimeter, ya, 0.7 tambah 1.4 ni kita dah tahu. Kita tengok QR. QR yang lengkuk sini. Sudut dia, kita tahu rumusnya. Cikgu tulis semula rumus. Theta per 360 darab 2 pi J. Okey. So, theta kita 90. So, 90 per 360 darab 2 darab pi 22 per 7. Kamu kena tulis 22 per 7 di jalan kerja kamu. Jangan tinggalkan sebagai pi. J kamu yang ini adalah 1.4. So, inilah. Okey. Yang tunjukkan yang ini sahaja pun dah ada 1 markah. Next, kita tambah lagi dengan 1.4 tambah 0.7. Tambah. Okey, SP pula. SP yang sini. Sudut 120. 120 darjah per 360 darjah darab 2 darab 22 per 7 darab J dia 0.7. Okey, so sini dah satu markah. Sini dah ada 1 markah. Kita tambahkan semua. Okey, tambahkan semua. Ingat jawapan kita mesti bundarkan kepada 2 tempat perpuluhan ataupun 2 decimal places. Jawapan akhir adalah 7.87 km. Untuk maths kita memang biasa 2 tempat perpuluhan. Bila jawapan kamu panjang berjela-jela, yang ini kamu akan dapat jawapan yang sangat panjang tau. Panjang, memang nilai dia panjang, kamu bundar lah. Ambil dah 3 tempat perpuluhan dulu. Ambil 3 tempat dahulu. Okey, yang paling penting akhir sekali ni kita kena bundarkan 2 tempat perpuluhan. Okey, so ni lagi 1 markah. Ya. So total 1, 2, jawapan akhir 1 markah lagi 3 markah. Okey? Soalan yang ke-10 yang terakhir. Rajah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam tempoh 50 saat. Tempoh masa 50 saat. Okey, saat. Laju meter per saat kat sini. Nyatakan tempoh masa dalam saat zarah itu bergerak dengan laju seragam. Okey. Laju seragam bila graf laju masa kita ni mendata je flat ni. Ni ya. Tempoh masa rujuk yang bawah ni. So, 35 tolak 12, 23 saat. 1 markah. Ini senang. Jangan salah. Okay, next. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat bagi zarah itu dalam 15 saat terakhir. Yang ni. 15 saat terakhir. Kadar perubahan laju itu adalah pecutan. Tapi graf kita ini menurun ke bawah. So, itu adalah nyah pecutan. Jawapan kamu nanti akan dapat negatif. Okey? Itu adalah perubahan laju per perubahan masa. So, perubahan laju, maksudnya kamu kena lihat perubahan laju dia V akhir tolak V awal per masa kita 15 lah. Okey? Ataupun kita boleh guna kaedah kecerunan lah. Sebab ini sebenarnya kecerunan. Poin yang ini dan poin sini. Lihat ya. Sini X dia 35, Y dia 24, akhir 50, kosong. So, kita jadikan, kita tahu, kita letakkanlah kita punya, yang ini X1, Y1, X2, Y2 kita lah. Kalau ikut yang ni, dia jadikan yang ini X2, Y2, X1, Y1. Kalau kamu terbalik pun tak apa, jawapan kamu akan sama. Yang penting pairing dia betul. So, X2, Y2 kita yang atas ni. So, tengok ya. Rumus kecerunan kita adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, Y2 sini 24 tolak kosong. Okey, per 35 tolak 50. So, kita dapat negatif 24 per 15 ataupun tepat negatif 1.6. Okey, sebab dia tepat, so kita bolehlah letak perpuluhan negatif 1.6. Ni dua markah. Okey. Kalau kamu biarkan dalam yang pecahan tu pun tak ada masalah. Boleh. Akan dapat markah juga. 1, yang ini 2. Sama je.
Okay, next C. Hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam 50 saat ialah 957 meter. Semua bawah graf ni, luas bawah graf ni kalau kita totalkan adalah 957. Tapi kita tak boleh kira sekaligus. So, kita kena asing-asingkan. Kita jadikan dia rantau 1 bentuk trapezium. Rantau kedua bentuk segi 4. Rantau ketiga, segi 3. Okey, kita kira lah satu-satu, nanti kita totalkan semua. Darab C. So, A tambah B ni 2 yang selari ni. 24 dengan V. V tambah 24. Darab 12. Okey? Itu untuk trapezium kita. Okey, untuk yang kedua ni, segi 4 tepat ni. Tapak dia ni, 35 tolak 12. Okey? Ni 23, tinggi 24. So, darab je. 24 darab 23. Segi 4 je kan? Next, segi 3. Tambah 1/2 darab tapak 15 darab tinggi 24. Ni semua kita tambah. Dapatlah 957. Okay, ni kamu tulis semua. Satu markah dah ada dah ni. Ataupun salah satu pengiraan ni ada. Satu markah. Next, kita nak cari V. Kita selesaikan. Kamu akan dapat 6V tambah 876. Ni kena kira satu-satu lah. Ya, kamu akan dapat nanti 6V tambah 876. Okey? Sebab ni, ingat ya. 2 kali 1, 2 kali 6. 6 darab V, 6V. So, total lah 6 darab 24 tambah semua dengan yang lain-lain. Ini adalah sama dengan 957. So, pindahkan 876 ini. Jadi tolak, kita akan dapat 6V sama dengan 81. So, V adalah 81 bahagi 6 iaitu 13.5. Okey, ni lagi jawapan kita 1 markah. Pengiraan 1 markah. Total kita 5 markah. Okey. So, itu sahaja untuk sesi kali ini. Semoga video cikgu ini bermanfaat. Thank you for watching. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Assalamualaikum.